Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat petang diucapkan. Ya, selamat bercuti kepada semua yang bercuti hari ini 1 Muharram, ya. Jadi hai, selamat sejahtera, selamat Assalamualaikum, selamat petang. Hai. Watiwan, ya, Husna, Muhammad, hai, hello, hai, bersama Memazia sekarang, ya, Memazia pilih tajuk hari ini 11 ciri pemimpin yang hebat. Okey, jadi saja sembang pada petang hari ini, tengah hari ini, petang pukul 21 sekarang. Hai. Sekarang ini bersama Memazia adalah Facebook, ya, Biskocis Official HQ dan juga IG. Ya. Nanti Memazia tengok yang kalau YouTube macam mana. Belum lagi explore. Okey. Jadi tajuk ni okey ke? Hai. Ataupun nak tajuk lain? Nak sembang pasal lain? Hai. Okey, jadi 11 ciri pemimpin yang hebat. Ya. Yang ini tak semestinya kita jadi nak dilantik jadi pemimpin barulah kita nak belajar bagaimana untuk memimpin. Jadi kita kena belajar dari sekarang. Jadi pemimpin yang baik adalah biasanya adalah pengikut yang baik, ya, dari pengikut yang baik. Jadi ciri yang bagaimana yang kita pengikut yang kita kehendaki. Okey. Jadi ciri yang bagaimana yang kita hendak sebagai apa, kalau kita ada ketua yang bagaimana yang kita hendak. Ya, ketua yang bagaimana yang kita hendak. Jadi itu adalah yang akan sepatutnya kita ciri-ciri tersebut sepatutnya ada pada kita kalau kita nak jadi pemimpin. Jadi kalau tak ada ciri-ciri yang kita senaraikan itu, kita boleh dapatkan kemahiran itu, ya, sedikit demi sedikit kita boleh cari kemahiran itu, ya, tetapi kita kena fokuslah apa yang kita hendak, ya. Kalau kita hendak, katakanlah ciri yang pertama adalah keberanian. So jadi kalau ciri yang pertama adalah keberanian, jadi kalau kita tidak ada keberanian nak jadi ketua, kita belum jadi ketua lagi, kita bayangkan kita jadi ketua. So ciri yang pertama adalah keberanian. Jadi berani. Jadi kita sebenarnya
Kalau takut, kita kena belajar untuk beranikan diri. Jadi untuk beranikan diri biasanya diikuti dengan kita berani ni sebab kita kena ada ilmu dululah. Kita kena ada ilmu. Jadi kalau kita nak berani, kita kena ada ilmu. Jadi nak ada ilmu, kita belajar. Ya, belajar daripada pengetahuan itu barulah kita berani, timbul keberanian. Ya, kalau kita tak ada ilmu, jadi sukar. Berani itu berani akan jadi berani membabi buta. Ya, dikatakan berani membabi buta. Jadi sebagai pemimpin atau ketua, ya, kalau kita belum jadi ketua, nak jadi ketua, satu hari nanti mesti jadi ketua. Takkanlah kita sentiasa akan jadi pengikut. Bila kita ada pengalaman, jadi nanti akan dilantik menjadi ketua. Ya, jadi kalau kita nak buat syarikat sendiri pun, kita akan jadi ketua. Ya, jadi untuk jadi ketua itu kita kena berani. Keberanian yang cukup. Jadi berdasarkan pengetahuan dan pengalaman, ya, dalam bidang yang diketahui. Jadi kalau tak ada cita-cita nak jadi ketua sekalipun, mestilah persiapkan diri kerana satu hari nanti insya-Allah akan dilantik menjadi ketua, ya, atau terlantik menjadi ketua. Jadi kita haruslah bermula daripada menimba pengetahuan dan pengalaman dalam bidang yang kita ceburi. Jadi dari situ, ya, kita fokus pada adakah kita berani untuk memegang tanggungjawab sebagai ketua. Ya. Jadi memegang tanggungjawab sebagai ketua ini melibatkan, ya, membuat keputusan, ya. Kalau kita jadi ketua, kita akan membuat keputusan. Walaupun keputusan ini adalah keputusan bersama. Katakan untuk buat keputusan, sebaiknya adalah keputusan bersama. Jadi sebagai ketua, kena berani buat keputusan setelah mempertimbangkan cadangan keputusan yang perlu diambil. Jadi kena berani juga buat keputusan walaupun keputusan itu, ya, dicadangkan oleh katakanlah pengikut-pengikut. Jadi kita pilih pilihan keputusan yang paling baik, dan ketua lah yang kena tentukan, ya, keputusan mana yang perlu diambil. Jadi itu yang perlukan keberanian, sebab kalau kita buat keputusan, kita kena Hai Watiwan, hai. Mana kakak? Mana kakak? Soalan ke? Tanya ke apa tu? Hai. Okey. Jadi kalau kita buat keputusan, kita kena bertanggungjawab atas keputusan yang kita ambil. Ya, maksudnya apabila sesuatu risiko ataupun akibat daripada keputusan kita, kita hendaklah bertanggungjawab dan kitalah yang perlu memperbaiki ataupun ya, bertanggungjawab terhadap apa-apa risiko yang kita tanggung. Ya, jadi kitalah yang kena fikirkan nanti bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah ataupun risiko yang kita tanggung. Tetapi kalau keputusan itu keputusan bersama, jadi beban itu bukanlah kepada ketua sahaja. Jadi sebab itulah keputusan itu kena buat bersama, dan walaupun bersama, tetapi akhirnya ketua yang harus, ya, berani membuat keputusan. Jadi kena beranilah. Ya, bye. Ya, terima kasih. Hai Izian. Terima kasih stop by.
Okey. Jadi yang kedua adalah kawalan diri. Ya, kita mesti pandai untuk mengawal diri. Ya. Jadi kita mesti hai Mem Mazia, terima kasih, hai. Terima kasih bagi love menemani Mem Mazia hari ini. Hai Ain. Ya, yang kedua adalah kawalan diri, kawal diri. Jadi kita mesti pandai kawal diri. Ya, kita mesti bertenang, pandai kawal diri. Ya, sebelum kita kawal orang lain. Itu sedih ke apa, Wati? Wati Wan. Ya, sedih. Tak nampak sangatlah sayang. Bintang-bintang ke? Terima kasih bagi bintang-bintang. Wati sedih ke sekarang? Wati Wan nampak emoji tu. Tapi tak nampak sangat sebab silau. Okey, jadi kawalan diri. Jadi kita kena kawal diri kita sebelum kita kawal diri orang lain. Ya. Jadi sebelum kita kawal diri orang lain, kita mesti kawal diri kita sendiri. Jadi di sini kita perlulah menggunakan teknik-teknik tertentu. Sorry. Kenapa tu Wati? Sorry. Apa yang sorry-nya? Okey, tak apa. It's okay, apa-apa pun. Ya, tak apa. Okey, kalau ada tajuk lain ataupun ada nak disembangkan di sini pun boleh. Okey, jadi kawalan diri. Of course lah kita kena kawal diri kerana kalau menjadi ketua, kita akan menghadapi pelbagai kerenah. Ya, pelbagai kerenah pengikut. Ya, ada lori ke di luar? Jadi pelbagai kerenah pengikut. Jadi kita kena, kalau marah, give away please. Give away please. Sorry, give away please. Masih tak faham lah ya Wati. Mem Mazia masih lagi blur apa yang Wati maksudkan. Okey, tak apa. Boleh komen di bawah tu. Okey, terima kasih komen. Okey, jadi kawalan diri. Jadi yang ini kita kena mempunyai emosi yang stabil. Ya, untuk jadi ketua kita kena emosi yang stabil. Kita kena dalam keadaan tenang. Kita kena berada dalam keadaan yang positif. Ya, teruskan. Okey, no problem. Teruskan. Okey, tu kawalan diri. Ya. Kalau nak chat kat sini pun boleh. Tulis saja tentang apa yang dimaksudkan dengan kawalan diri. Jadi kita tak boleh terus melenting. Ya, kita tak boleh terus melenting dan kita kena bersabar, ya, banyak bersabar. Kemudian kita kena kawal keadaan. Ya, di samping kawalan diri kita, kita juga kena pandai kawal keadaan. Jadi itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah adil dan saksama. Jadi kita seboleh-bolehnya menjadi seorang ketua yang adil dan saksama. Okey, adil yang bagaimana? Adil okey, adil dan saksama. Jadi adil dan sama kepada semua individu. Ya, semua individu adil dan saksama. Katakanlah pengikut kita sangat rajin. Ya, sangat rajin. Iaitu kalau mula pukul 8, pukul 7 dah sampai ya ke office.
Ya, kalau balik pukul 5, pukul 6, pukul 7, pukul 6.30 baru balik. Ya. Pukul apa? Kalau datang awal, balik lewat dan tak curi tulang. Jadi pekerja ini tak curi tulang. Contohnya, ya, tak pernah curi tulang, ya, tak pernah ambil cuti kalau tidak sakit ataupun yang tidak ambil cuti dengan sewenang-wenangnya. Ya, contohnya pekerja ini sangat rajin, sangat committed, sangat efficient. Okey. Itu adalah, katakan itu adalah pekerja A. Pekerja B datang lewat, balik awal, ya, curi tulang, ya. Lepas tu katakan waktu makan datang lewat. Satu, dia tak menghargai masa, contohnya. Ya, pekerja B. Okey, datang lewat, ya, masa makan. Give away please, nak Oreo cookies. Okey, give away. Oh, nanti PM Mem Mazia. Wati Wan duduk mana, Wati Wan? Give away please, nak Oreo cookies. Nanti PM Mem Mazia. Okey, nanti Mem Mazia bagi yang Mem Mazia punya. Yang syarikat punya tak boleh. Yang syarikat punya tak boleh. Nanti PM Mem Mazia bagi yang Mem Mazia punya. Okey, jadi pekerja B, katakan datang lewat, pukul 8 mula, pukul 8.30 baru datang. Lepas tu pukul 5 balik, sepatutnya pukul 5 on the dot dia balik. Kemudian masa rehat, ya, terbabas. Ya, patutnya masa rehat sampai pukul 2, pukul 2.30 baru masuk office. Saja je nak gurau dengan Mem Mazia. Alhamdulillah. Okey, jadi adil untuk pekerja A dan adil untuk pekerja B bagaimana? Adakah kita kena buat treatment yang sama? Kalau nak adil, itu kena fikirkan. Adil dan saksama. Ya, katakanlah yang B ni selalu aja ambil cuti. Cuti itulah, cuti inilah, cuti itulah. Yang A ni tak pernah ambil cuti. Ya. Katakan adil untuk A dan B bagaimana? Adakah sama rata? Ya, hai Atika. Adakah sama rata? Memang saya tak nampak sangat. Oh. Adakah kita kena buat kita kena layanan yang sama baru dikatakan adil? Sudah tentulah adil untuk A adalah kita bagi penghargaan. Ya, kita bagi penghargaan kepada pekerja A tadi. Ya, pekerja B ya, adil bagi dia bagaimana? Adakah adil kalau kita bagi penghargaan yang sama? Ya, kita bagi bonus, katakanlah. Kita nak bagi bonus. Adakah kita kena bagi adil untuk A dengan B itu bonus yang sama? Jadi adil untuk A adalah kita bagi bonus. Untuk B, adil bagi dia B yang curi tulang, yang lambat datang, yang balik yang tak stay langsung, ya, berkira dengan masa. Adil bagi dia adalah tak bagi bonus. Ya. Okey, jadi itu adalah adil, ya. Yang ketiga. Yang keempat, yakin dengan keputusan. Jadi macam tadilah, ya. Kalau kita menjadi ketua, kita kena buat keputusan. Ya, kita kena buat keputusan. Jadi yakin dengan keputusan. Jadi kalau kita nak buat keputusan, ya, kita seharusnya buat keputusan bersama.
Jadi apabila dah kita pertimbangkan, apabila kita buat keputusan, kita kena yakin dengan keputusan yang kita buat, ya. Yakin dengan keputusan yang kita buat. Jadi bagaimana untuk yakin dengan keputusan yang kita buat? Jadi kita telah melalui, banyaknya emoji Wati Wan ni. Ya, berapa umur Wati Wan? Wati Wan berapa umur? Okey. Berapa umur Wati Wan ni? Okey, jadi yakin dengan keputusan. Jadi selepas kita melalui proses membuat keputusan. Keputusan ni tidak boleh dibuat macam on the spot, ya, kecuali kalau katakanlah rumah terbakar. Nauzubillah. Kalau rumah terbakar, mestilah buat keputusan on the spot, iaitu telefon bomber. Itu tak perlu kita melalui proses membuat keputusan yang detail. Berapa umur Wati Wan? Hai Farah. Itu adalah yakin dengan keputusan yang dibuat. Yang kelima, merancang dengan tepat, ya. Merancang, sebagai ketua kita kena merancang dengan tepat. Jadi perancangan ini juga sebaik-baiknya kita membuat perancangan ini bersama-sama dengan pengikut. Ya, itu yang kita buat secara demokrasi. Yang sebelum ini Memazah sembangkan sampai pukul berapa tak live. Ini sampai pukul 3. Ya, live ni sampai pukul 3. Hai Syazwan Zainal. Jadi merancang dengan tepat. Jadi merancang ini, kalau dalam episod-episod yang lepas, ya, Memazia telah sembangkan tentang style kepimpinan, style leadership, ya, bagaimana style leadership. Jadi kalau autokratik, ya, biasanya keputusan itu dibuat oleh ketua. Ya, kalau demokrasi, keputusan itu dibuat bersama. Jadi keputusan yang dibuat bersama adalah yang paling baik, dan selepas buat keputusan, kita hendaklah merancang, ya, bersama-sama. Jadi kalau demokratik, ya, kalau demokratik, dia akan merancang segala keputusan yang dibuat itu, dia akan rancang bersama-sama dan bertindak bersama-sama. Ya, jadi perancangan itu biasanya kalau melalui proses membuat keputusan, ya, kemudian merancang, kemudian bertindak. Follow please, hello. Hai. Okey, kemudian merancang dengan tepat, ya. Jadi ini biasanya kita rancang dalam satu kumpulan adalah yang terbaik. Ya, jadi seterusnya adalah ciri pemimpin, ya, yang hebat adalah ciri pemimpin yang hebat. Yang keenam adalah penyumbang yang lebih. Ya, penyumbang yang lebih. Ya. Okey, penyumbang yang lebih maksudnya, ya, kita sebagai ketua, kita hendaklah tunjukkan model. Ya, tunjukkan model kita yang lebih. Ya, kita yang lakukan yang lebih daripada orang lain, dan supaya, ya, orang lain pun akan menyumbang. Ya, menyumbang yang lebih. Jadi kita kena tunjukkan model yang baik, iaitu kita kena menyumbang yang lebih supaya pengikut-pengikut kita pun akan tidak berkira. Ya, okey, itu yang ke-6. Yang ke-7, disenangi ramai. Jadi kita hendaklah disenangi ramai. Bagaimana untuk disenangi ramai? Iaitu kita mempunyai ciri-ciri yang positif. Ya, kita berbaik sangka, kita berdisiplin,
ya, disukai ramai. Untuk disukai ramai, kita menghormati, ya. Kita menghormati, ya. Jadi semua ciri-ciri yang disenangi ramai itu adalah yang patut ada pada diri seorang ketua, di samping dia hendaklah mempunyai sifat yang tegas. Iaitu setelah keputusan diambil, sebaiknya jangan ubah keputusan itu. Ya, walaupun kadang-kadang ya pengikut kita tak suka kita tegas, tetapi kita kena tegas. Tegas itu walau bagaimanapun, selepas keputusan itu kita telah ambil bersama-sama. Kita telah mendapat kata sepakat. Jadi selepas membuat keputusan dengan bersama-sama, keputusan yang dibuat bersama-sama, maka keputusan itu hendaklah dipegang, ya. Dan kita hendaklah tegas dengan apa yang telah diputuskan. Ya. Itu adalah yang ke-7, ya, disenangi ramai. Ya. Yang ke-8 adalah bersikap empati, ya, dan memahami. Bersikap empati. Jadi kita dapat merasai kesusahan orang dan kita dapat menjiwai apa yang orang rasakan. Ya, bersifat empati dan memahami. Ya. Jadi kita hendaklah cuba memahami masalah ataupun isu yang dihadapi oleh pengikut. Ya, dan cuba memahami apa yang dihadapi supaya kita dapat membantu sebaik mungkin, ya. Okey, yang ke-9 adalah peka dengan perincian, iaitu attention to detail. Ya, untuk menjadi ketua yang baik adalah kita hendaklah teliti, ya, sangat teliti. Jadi suatu perancangan disusun dan dibuat perincian yang sangat teliti, iaitu peka dengan perincian, iaitu attention to detail. Ya, jadi senang pengikut kita, follower kita ikut kita sebab dia dah tahu. Sebab biasanya kita akan ada SOP tertentu, ada peraturan tertentu, ya, dan peraturan itu dinyatakan, dipaparkan. Jadi semua orang akan ikut, ya. Prosedur yang sama, ya, SOP yang sama. Jadi teliti, ya. Jadi semua orang akan dapat ikut dan tahu apa yang harus dilakukan. Okey, itu peka kepada perincian. Yang ke-10, seperti mana tadi, memikul tanggungjawab sepenuhnya. Macam tadilah, sekiranya keputusan telah dibuat, ketua seharusnya memikul tanggungjawab sepenuhnya. Jadi kalau ada apa-apa berlaku, ketua harus fikirkan bagaimana untuk atasi masalah yang dihadapi, isu yang dihadapi. Jadi seharusnya walaupun dia memikul tanggungjawab sepenuhnya, tetapi bolehlah ambil pandangan orang pengikut, ya, untuk membuat penambahbaikan ataupun menyelesaikan masalah atau isu yang dihadapi selepas keputusan telah diambil, telah dibuat. Okey? Jadi itu memikul tanggungjawab sepenuhnya. Tak boleh macam biarkan saja. Ya, sesuatu masalah itu berlaku, ya, kita sebagai ketua hendaklah selesaikan ataupun cuba selesaikan masalah yang ataupun isu yang dihadapi. Okey, sebaik-baiknya kita mendapat sokongan daripada pengikut untuk menyelesaikan masalah atau isu atau risiko yang dihadapi. Sebabnya pada awalnya kita kenalah buat keputusan bersama. Sebab itulah kita harus buat keputusan bersama. Supaya nanti kalau ada apa-apa isu atau risiko, maka ramai orang pengikut,
ya, ramai pengikut dapat membantu kita. Ya, dapat memberi buah fikiran untuk selesaikan masalah yang dihadapi. Dan yang terakhir adalah mudah bekerjasama. Ya, dan yang terakhir adalah mudah bekerjasama. Jadi kita kalau boleh kita mempermudahkan kerja orang, maka orang akan mempermudahkan kerja kita. Jadi seorang pemimpin harus okey. Jadi mudah bekerjasama. Okey, yang terakhir. Jadi haruslah menerapkan sikap itu di kalangan pengikut. Jadi kepimpinan memerlukan kuasa, manakala kuasa pula memerlukan kerjasama. Jadi mudah bekerjasama, jadi kita mempermudahkan kerja orang, maka orang akan mempermudahkan kerja kita. Jadi seharusnya di situ ada sikap ya membimbing. Ya, dalam segala kerja itu kita sebagai ketua seharusnya sentiasa membimbing pengikut untuk melaksanakan tugas, ya, supaya kita mendapat kerjasama yang baik. Jadi elakkan daripada mengarah, ya, elakkan daripada mengarah. Itu bergantung kepada style kepimpinan yang telah Memazah terangkan sebelum ini. Ya, kalau style kepimpinannya adalah autokratik, kenapa autokratik? Kalau yang itu ada pada episod yang lepas, ya. Kita kena tengok bagaimana pengikut kita. Ya, kalau pengikut kita itu adalah baru, maka kita bolehlah mengarah. Ya, kalau baru dia tak tahu tugas itu, kita bolehlah menggunakan autokratik, iaitu kita arah dia melakukan sesuatu tugas. Tetapi kalau dia mempunyai kemahiran, dia telah pun mahir dalam tugas, dia telah pun lama ya dalam bidang tersebut, dia mempunyai pengalaman yang luas, maka kita hendaklah sebagai pembimbing, iaitu kita menggunakan kepimpinan yang teragih. Ya, ini dalam episod yang lepas, ya. Kepimpinan yang teragih. Itu bergantung kepada pengikut. Ya, kalau pengikut itu baru, ya, katakan dia baru masuk kerja. Kalau dia masuk kerja, ya, untuk mendapat kerjasama, ya, kalau dia baru masuk kerja, dia tak tahu bidang tugas, maka bolehlah kita arah. Ya, kita arah itu buat ini, buat itu autokratik namanya. Tetapi kalau pekerja yang sudah lama, ya, sudah lama bertahun-tahun mempunyai pengalaman bersama-sama dengan kita, ya, dan mahir dengan tugas-tugas dia, maka kita hendaklah membimbing. Ya, dalam di sini kita gunakan style kepimpinan teragih, ya, servant leadership. Ya, ataupun distributed leadership, iaitu kita agihkan, ya, kita beri empowerment. Jadi kita bimbing, di situ banyak bimbingan. Kita tidak mengarah. Jadi itu bergantung kepada pengikut kita. Ya, yang staff kita yang berada di bawah ini, kalau baru kita terimalah arahan. So jadi dia berbeza-bezalah dari satu staff kepada yang lain, pengikut kita. Jadi kalau kita menjadi staff, ya, kalau kita menjadi pengikut, kita kena tahu kalau kita baru, kita hendaklah terima arahan. Ya, sebab kita baru, kita tidak mahir dengan tugas, ya, tugas yang baru kita dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kita nak tidak mahu diarah, ya, jadi kita hendaklah cepat-cepat mahirkan diri. Cepat-cepat kita dapatkan pengalaman dan juga kemahiran, kemudian kita sebelum orang suruh kita dah buat. Tetapi tak boleh memandai-mandai. Ya, jadi sebelum kita buat itu,
kita hendaklah mendapat persetujuan daripada ketua kita. Kalau kita pengikut. Ya. Jadi itu adalah 11 ciri ya menjadi seorang pemimpin yang hebat. Ya, untuk menjadi pemimpin yang hebat. Jadi banyak senarai ciri-ciri. Jadi di sini Memaza pilih 11 ciri untuk pemimpin yang hebat. Okey, harap perkongsian ini berguna. Ya. Harap perkongsian ini berguna. Yang ini, hai. Oops. Okey, jadi ada yang nak di komen. Hai, Bawatarani Padmaja. Hai, Tik Yat. Tik. Hai, terima kasih bersama Memazia stop by di page ini. Jadi ada kalau nak sembang bolehlah ya komen di bawah. Hai Zaharina, terima kasih bersama Memazia. Jadi Memazia tadi sembangkan tentang 11 pemimpin yang hebat ya. Memazia rumuskan di sini. Yang pertama adalah keberanian yang cukup. Yang kedua, mempunyai kawalan diri. Yang ketiga, adil dan saksama. Yang keempat, yakin dengan keputusan. Ya, yang kelima, merancang dengan tepat. Yang keenam, menyumbang lebih. Yang kelima, disenangi ramai. Yang ketujuh, disenangi ramai. Yang kelapan, sikap empati dan memahami. Yang kesembilan, peka dengan perincian, attention to detail. Yang ke-10, meminggun tanggungjawab sepenuhnya. Dan yang ke-11, mudah bekerjasama. Jadi, yang ini sebenarnya dia blend dengan ciri-ciri pemimpin. Ya, ciri-ciri pemimpin ataupun style kepimpinan. Okey, jadi setakat ini saja untuk hari ini. Ya, terima kasih bersama dengan Memazia. Diharap perkongsian ini memberi manfaat kepada yang bersama-sama Memazia yang dapat meluangkan masa ya pada petang ini. Terima kasih diucapkan. Ya, Memazia mohon maaf sekiranya terkasar bahasa ya dan tersalah bicara. Yang baik datang dari Allah dan yang tak baik itu adalah datang daripada Memazia sendiri. Jadi mohon maaf. Hingga jumpa lagi. Bye. Dengarlah jingle Bisco Cheese. Oh, dia kena wave terus ya.